亲爱的姐妹们平安，感谢神，我们可以再一次在网上见面。Selamat pagi saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi di online ini. 让我们用一首诗歌来开始我们的聚会。Mari kita akan memulai persekutuan kita dengan mengangkat satu puji-pujian. 主，我愿意亲近你， terus berjalan sertamu. Terus berjalan sertamu. 主，我愿意亲近你。Saya diminta sama Musa untuk bawain firman ini setahun lalu. 我去年从林牧师那里得到这个邀请， Dari tahun lalu saya udah persiapkan, saya kumpulkan. 所以我已经开始预备了，我维持祷告， Apa yang Tuhan mau 到底神要我讲什么， untuk saya sampaikan di sini. 让我在这里传达。 Agak berat sih. 有一点困难， Saya nggak ngerti jiwanya wanita itu. 我不晓得女人的本性， Diminta genetik untuk bawain khotbah soal wanita. 牧师要我传达妇女在教会的角色。 Tapi saya tetap doakan terus. 但是我继续为此祷告。 Karena saya punya prinsip, kalau saya diminta khotbah, saya nggak berani sembarangan. 因为当我被邀请的时候，我是很慎重，不敢随便。 Karena ini firman Tuhan 因为这是神的话， dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. 这
一切都是为了神的荣耀。 Saya tergugah dengan lagu ini ya. 我刚才我们唱的诗歌，我心中很受感动。 Yesus ku cintamu. 主耶稣，我爱你， Apa benar? 真的吗？ Apa benar? 真的吗？我们爱主吗？ Ya. Kita bisa bilang cinta Tuhan, 我们能够说爱主， tapi kelakuan kita tidak menyenangkan hati Tuhan. 但是我们所作所为不叫神喜悦。 Hati-hati, ibu. 姐妹们，我们要留意， Sekarang ini zamannya udah zaman akhir. 这是末日的时候。 Kebetulan papa saya tuh suka banget mempelajari dispensation, pembagian zaman ya. 刚好我的爸爸James 的爸爸就是他们下面以前的长老他会讲到，那么他很喜欢讲这个末日。 Ya, karena papa saya hobinya belajar soal dispensation, pembagian zaman. Jadi saya dengar-dengar, saya suka tanya, Pak, ini kenapa begini ya? 因为我的爸爸喜欢讲末期，所以我小时候就常常问我的爸爸是这样是那样吗？ Ternyata waktu itu juga Moksu Stephen Tong suka nginep di rumah waktu saya masih kecil. 我小时候呢，唐牧师常常在我们教会讲道，也在我家里过夜。唐崇龙牧师， Nah, Pak Tong sering berdebat sama papa saya. 那唐牧师常常跟我的爸爸辩论。 Ya, papa saya berpegang pada pembagian zaman. 我的爸爸是相信这个时代论，一段一段的时代论。 Tapi Pak Tong bilang nggak usah itu perhatikan, yang penting dirimu sendiri. 那唐牧师说，不必注重什么时代论，最重要的你本身如何。 Tapi setelah saya pikir-pikir ada benarnya dua-duanya gitu ya. 但是我想来想去，我爸爸、唐牧师都是对的。 Benar, kita harus lihat diri kita sendiri. 我们要看我们自己如何， Apakah kita sudah layak 我们配的吗？ di mata Tuhan? 在神的眼中，我们配的吗？ Seringkali kita pikir kita layak. 其实那时候我们觉得我配啊， Seringkali kita pikir kita benar. 我们常常觉得我是对的。 Padahal tidak ada satu orang pun benar di hadapan Tuhan. 其实，在神的眼中，没有一个艺人，连一个也没有。 Saya mau ulas sedikit sebelum masuk ke tema khotbah. Sebenarnya kebetulan waktu saya pelajari soal pembagian zaman ini, zamannya udah gila banget ya. 当我学习这个时代论的时候，我觉得这个是一个疯狂的时代。 Kalau ibu-ibu perhatikan televisi, 如果你注意这个电视， kasih itu sudah menjadi dingin. 爱已经冷淡了， Banyak pembunuhan dalam keluarga. 在家里面竟然有惨杀的事， Banyak perceraian terjadi. 很多离婚的事发生， Anak bunuh orang tua. 孩子杀死父母， Orang tua bunuh anak. 父母也杀死孩子， Ya, baru melahirkan dibuang di sampah. 刚刚生下来就丢到垃圾里面， Apakah itu yang Tuhan izinkan? 这是神所喜悦的吗？ Hati-hati. 要小心， Karena kadang-kadang kita secara daging pikir ini benar. 因为按我们的肉体，我们觉得是对的呀。 Kalau hasil hubungan gelap, nggak ada uang, udah hamil, matiin aja anaknya. 如 Selesai. 果这个性的关系不是在婚姻里面，女方怀孕了，孩子就丢掉了。 Nah, ini yang terjadi sekarang. 现在很多这样的事。 Kemudian kalau agak menyimpang dikit ya, dari sebelum ini saya mau kasih gambaran dulu keadaan dunia ini udah bahaya banget. 那我要讲一讲这个现在的世界已经非常的危险。 Kalau kita tidak hidup dalam pimpinan roh dan kebenaran, 假如我们没有在圣灵里面生活， bahaya sekali. 危险。 Hidup dalam pimpinan roh artinya apa? 按照圣灵带领生活什么意思呢？ Kita harus bersandar pada roh Tuhan yang kudus. 我们应该依靠圣洁的灵， Taat pada firman Tuhan yang kudus. 一定要顺服上帝的圣言。 Kalau taat lakukan.
你如果顺服，你要行出来， Jangan hidup dalam daging. 不要在肉体中活着。 Saya ngeri banget kalau lihat-lihat di YouTube, di semua berita-berita yang di media sosial ya. 当我看见大众媒体的信息， Tuhan dalam Matius 24, kalau ibu-ibu ada waktu nanti habis ini di rumah baca ya, Matius 24. Itu menceritakan tentang akhir zaman. 在马太福音24章，耶稣基督讲到末期的时候， Peperangan ada di mana-mana, 到处都有战争， saling bunuh. 互相残杀。 Lalu kalau ibu-ibu baca Alkitab dengan benar, 如果你好好的、正确的读圣经， itu sudah diramalkan perang Rusia dengan Rusia, Iran, semua Amerika itu udah ada dalam Alkitab. 世界的战争，圣经已经预言了。 Rusia itu dalam Alkitab di kitab Wahyu namanya Gog Magog. 苏联在圣经里面说是马哥， Kalau ibu-ibu baca, makanya baca Alkitab ya. 所以我们一定要读圣经。 Saya tahu. Nah, Gog Magog itu dibilang di Alkitab bersama-sama kerajaan utara. 各个跟马哥联络北方的国家， Nah, kerajaan utara itu Iran, Irak, negara-negara Islam. 那就是回教的伊朗、伊拉克等等， Itu akan menyerang Israel. 他们要攻打以色列。 Juga sungai Efrat sudah mulai surut sekarang. 伯拉河也已经开始下降。 Kenapa surut? 为什么？ Karena Alkitab sudah tulis nanti tentara dari timur akan menuju Israel, menyerang Israel. Itu Tiongkok mungkin ya. 因为东方以后有一个国家要攻击以色列，那就是中国， Melalui sungai Efrat. 就是接着这个伯拉河。 Jadi sarana buat 伯拉河呢就成为一道的，好像是运河。 Sekarang kita lihat lagi 我们再看 untuk upacara penyembahan. 这个我们敬拜的仪式， Dulu orang Israel kalau mengorbankan untuk Tuhan, sapinya harus sapi merah. 从前以色列人献祭的时候要用红母牛， Seluruh badannya harus merah, nggak ada cacat. 要用无瑕疵的红母牛。 Ya. Sapi itu sekarang udah keluar lagi, dulu nggak ada. 现在又出现了， Ya. Jadi tanda-tandanya Tuhan sudah makin memberikan. 所以我们看见这个预兆已经开始应验了。 Nah sekarang masalahnya, 现在 apakah kita masih mau leha-leha? 我们还要逍遥自在吗？ Apakah kita masih mau santai? 我们好像要悠哉悠哉吗？ Apakah kita anggap Tuhan biasa? 我们觉得上帝这是很平常的。 Sebelum masuk ke khotbah ini, mari kita berdoa dulu ya. 我们先重新祷告。 Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, 我们在天上的父， terima kasih untuk pagi ini 谢谢你，为了今天早上， kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. 我们可以一起学习你的话。 Tuhan tolong kami, 神帮助我们， sucikan roh jiwa hati pikiran kami, 求你接近我们的心思意念， supaya jangan ada dosa-dosa kami 不要我们里面不要有罪恶， menghalangi kami untuk mengerti firman Tuhan. 这个罪恶会拦阻我们明白你的话。 Tuhan tolong, 神帮助我们。 kalau ada kuasa-kuasa kegelapan di ruangan ini, 如果在这里面有黑暗的势力， atau ada kuasa-kuasa roh jahat di dalam diri kami 或者 masing-masing, 我们里面有邪恶的力量， mohon Tuhan hancurkan di bawah kaki Tuhan. 求主打败。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Berikan kami hikmat, 求主给智慧、 hati yang takut akan Tuhan, 敬畏的心， supaya kami boleh mendapatkan hikmat seperti yang Tuhan berikan kepada 让我们能够得到你所给我们的智慧， seperti yang Tuhan berikan kepada Raja Sulaiman. 就好像你给所罗门的智慧， Supaya jangan kami menafsirkan firman Tuhan 让我们不要解错你的话语， dengan kedagingan kami. 不要按照私意来解释你的话， Tapi biarlah kami mengerti firman Tuhan 帮助我们明白你的信息， berdasarkan pimpinan roh Tuhan yang 按照圣灵的带领。 Tuhan, 神啊， ampuni, sucikan roh, jiwa, pikiran, hati pikiran
Dan urapi tidak bibir hambamu yang lemah, bodoh, dan hina ini. 求主你赦免饶恕你软弱的仆人， Supaya jangan apa yang keluar dari bibir hambamu yang bodoh ini 以至于从你仆人口中所出来的话， berasal dari hati sendiri, 不要从自己的意思， tapi biarlah ini berasal daripada Tuhan 乃是神给的， dan berdasarkan pimpinan Roh Tuhan. 乃是圣灵的带领。 Terima kasih Bapak, 天父，谢谢你， bukakan hati kami masing-masing 求你开我们的心窍， supaya kami boleh menerima firman Tuhan yang kudus, 让我们能够明白， supaya firman ini 让你的话 boleh menerangi hidup kami 能够光照我们的生活， dalam zaman yang gelap ini. 在这个黑暗的时代。 Terima kasih Bapak, 天父，谢谢你， dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告奉耶稣基督的名字，阿门。 Bapak Ibu, saya mau tanya. Maaf ya, saya tanyanya agak tak enak. Ngapain Bapak Ibu ke gereja? Ngapain? 请问你到教会是为什么呢？ Ngapain? 你为什么要到教会？ kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. 相信神吗？ Benar percaya? 真的吗？ Apa cuma percaya di mulut? 或者是只有口里相信？ Percaya di mulut sama di hati lain loh. 口里相信跟心里相信这不一样的。 Tuhan melihat hati, bukan melihat mulut atau perbuatan. 上帝看我们的心，不是单单看我们的口。 Kita bayangkan ya, orang Farisi 你想一想，当时的法利赛人， umur 12 sudah hafal hukum Taurat. 法利赛人12岁的时候开始学习背诵律法书， Ibadah full. 他们参加所有的敬拜、 Sembahyang, iya. 祷告。 Tapi kenapa Tuhan bilang, hai kamu orang munafik? 为什么上帝对法利赛人说你是假冒伪善的人？ Kenapa Tuhan bilang kamu seperti kuburan yang dibalut cat putih? 为什么上帝对法利赛人说你是粉色的坟墓？ Hatimu busuk seperti tulang belulang bangkai. 你的内心好像坟墓里面的骨头。 Kenapa? 为什么？ Karena dia hanya beribadah secara kedagingan. 因为他们是的敬拜是按照肉体， Supaya orang lihat dia suci. 让人家看见他们是圣洁的。 Di Alkitab tulis dia selalu berdiri di pojok-pojok jalan. 他们祷告是在十字路口， Jubah kebesaran. 穿着长衣， Supaya orang lihat, oh ini orang Farisi ini yang suci. 让人家看见这是圣洁的法利赛人。 Ya. Kalau sembahyang, di Alkitab tulis di sudut-sudut jalan supaya orang lihat, oh dia sembahyang nih. 他们祷告是在大路上，让人能够看见。 Tapi Tuhan gak menghargai itu. 但是神看不上眼， Tuhan tidak suka. 神不喜欢他们。 Lantas ada lagi ayat yang mengatakan, 也有圣经这么说， nanti akhir zaman waktu aku datang, 在末日的时候，当我再来的时候， Tuhan bilang apa? Banyak orang datang kepadaku. 也就是说有很多人来到我的面前， Tuhan, saya mengusir setan dengan nama Tuhan. 他们说神啊，我要做工， Saya berkhotbah, 我要讲道， ya. Saya bernubuat demi nama Tuhan. 我奉你的名讲预言， Saya menyembuhkan demi nama Tuhan. 我奉你的名医病。 Tapi Tuhan bilang, saat itu aku akan berterus terang kepada mereka. 耶稣说，那时候我要实在对他们说， Nyah kau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. 滚吧，从我的面前离开我，你这行恶的人。 Ini bertentangan kan? 这跟他们所说的相违背是吗？ Dia pasti pendeta. 他们一定是传道牧师， Mana ada yang nyembuhin orang sakit pakai
kalau bukan pendeta pakai nama Tuhan Yesus. 牧师传道是奉主的名为人祷告医病， Tapi kenapa Tuhan bilang enggak kau dari hadapanku? 但是为什么主耶稣说你从我面前滚吧？ Kenapa Tuhan bilang dia jahat? 为什么神说你是坏的？ Karena yang menyembuhkan, yang berfirman, yang bernubuat itu sebenarnya Roh Kudus kan, bukan dia. 其实讲到的医病能够医病叫人家得到医治的，不是他，是圣灵。 Tapi sekarang ini banyak kesembuhan-kesembuhan, kebaktian-kesembuhan. Kemarin ada 2-3 YouTube saya lihat, ya, bilang gini pendeta. 但是今天大媒体里面有很多传道人这么说， Saudara-saudara, berikan perpuluhan. Kalau 6 bulan kamu nggak diberkati Tuhan, saya sobek ini Alkitab. 有的牧师这么说哈，如果你没有给1/10，在6个月里面，我就把我的生 Saya 命 sampai 撕掉。 kaget, saya bilang berani banget pendeta. 我说这个人是在讨望。 Inilah nabi-nabi palsu di zaman akhir. 这就是末日的时候假先知。 Kenapa ada nabi palsu? 为什么有假先知呢？ Karena pendeta ini hidup dalam daging, bukan hidup dalam pimpinan roh. 因为那一种的牧师呢是在肉体中活着，不是靠着圣灵。 Perlu kita beriman, 我们需要有信心， bukan berlogika. 不是玩弄你的逻辑。 Ya. Saya masuk ke sini sekarang. Ya, kita lihat ada perempuan Kristen. Contohnya ada 4 saya ambil. Maria, Sarah, Hana, sama Esther. 有4个女人在这里。 Ya, kita lihat Maria ini dia masih kecil kan, 玛利亚还年轻， dia masih remaja, 少年， tapi dia punya hati yang menyembah Tuhan. 但是她有一个敬拜神的心。 Ya, waktu dia didatengin malaikat, 当天使来的时候， dia bingung. 她不明白， Malaikat bilang kamu akan hamil. 天使说你将要怀孕， Sampai dia tanya, saya belum nikah, bagaimana hamil? 我没有结婚，怎么能够怀孕呢？ Ya, tapi kalau saya, nah, bagaimana hal itu? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? 怎么能够做呢？ Aku belum bersuami, katanya. 我没有丈夫。 Tapi kata Maria lagi, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. 但是最后玛利亚说我是主的使女， Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. 情愿照着你的话成就在我的身上。 Ini iman. 这就是信心。 Ini iman. Ya. Bukannya kita bilang nggak mau Tuhan. Mungkin dia kalau anak kecil yang beneran tuh saya kenal laki aja belum. 如果不敬畏神，他会说我没有跟男人接触。 Tapi dia taat 但是玛利亚顺服， hamba. 我是主的使女， Hamba itu tidak punya hak hidup. 使女没有权柄， Hamba itu tidak punya hak apa-apa. 没有任何的权利， Dia taat 100% 他100%顺服 kepada Tuhan. 上帝。 Nah, ini lagi mengenai Abraham. Ya. 亚伯拉罕， Abraham tertawa serta berkata dalam Kejadian 17 ayat 17 ya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Mungkinkah Sarah yang sudah berumur 90 tahun melahirkan anak? 亚伯拉罕已经100岁，撒拉90岁，怎么能够生孩子呢？ Secara logika umur 40 aja udah menopause, udah gak bisa punya anak. 按照人的思想逻辑，40岁已经， Ini umur 90, 他已经女人90岁， nggak masuk logika, 不合逻辑， nggak ada logika dalam iman. 在信心里面不用逻 Ini 辑。 yang saya mau tegaskan kepada kita semua.
这是我要强调的。 Kalau kita bilang cinta Tuhan, 如果我们说爱神， cinta dengan iman. 要用信心来爱， Jangan cinta dengan logika. 不要用逻辑来爱。 Masuk akal nggak? Enak nggak buat? 合理吗？ Bukan. 不是的。 Ya. Dalam Kejadian 21 ayat 1-2 dikatakan begini. 创世纪说， Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. 上帝眷顾这个撒拉，好像他所说的， Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. 上帝在撒拉的身上成就他所说的， Perhatikan, yang dijanjikannya. 就是上帝所应许所说的。 Tuhan itu Tuhan, nggak mungkin dia ingkar dari janji. 上帝就是神，他不可能违 Walaupun 背 nggak 自己。 masuk akal, tetap terjadi. 虽然在人来说不合逻辑，但是上帝有成就， Ini yang sulit diterima oleh kita manusia. 这个我们人很难接受。 Ya. Kita lihat lagi. Nah, Lukas 18 ayat 8. 路加福音， Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? 耶稣说，当人子来的时候，能够看见地上还有信德吗？ Pertanyaannya, kenapa Tuhan cuma tanya adakah iman di bumi? 为什么主耶稣说在地上有没有信心？ Bukan Tuhan nggak bilang adakah logika di bumi. 上帝没有说在地上有没有逻辑。 Dengan iman itu artinya kita penuh total percaya kepada Tuhan. 所谓信心，就是要全心全力相信神， Itulah hidup dalam pimpinan roh 这就是在圣灵里面行事， dan kebenaran. 在圣灵里面，在真理里面行事为人。 Waktu kita mau hidup di dalam pimpinan roh, 当我们愿意照着神的nggak gampang, 神的旨意来做的时候，不容易， susah. 不容易， Karena setan tidak suka kita taat pada firman Tuhan. 因为魔鬼不要我们顺服神， Setan maunya kita berlogika. 撒旦要我们就是看思想合理不合理。 Ibu-ibu pernah baca kitab Kejadian pasal 3. 你读过创世纪第3章吗？ Waktu setan merayu Hawa. 当魔鬼引诱夏娃的时候， Apa dia bilang? 魔鬼怎么说呢？ Dia cuma bilang, bukankah Tuhan melarang makan buah pengetahuan baik dan jahat? 魔鬼引诱夏娃说：“上帝不是禁止你吃分别善恶的果子吗？” Perhatikan nih. Iblis pakai firman Tuhan. 魔鬼试探人也有圣经的话， Jangan pikir setan nggak ngerti firman Tuhan. 你不要以为魔鬼不懂圣经。 Sebelum kita ada, setan udah tahu firman Tuhan. 我们还没有生下来，魔鬼已经明白圣经。 Karena setan itu pangkatnya paling tinggi dari antara semua malaikat. 因为这个撒旦魔鬼的头，在这个天使里面他是头头， Karena dia begitu tinggi, 他地位高， lupa diri. 他就忘形了， Mau melawan Tuhan. 要反抗神， Dia lupa dia adalah ciptaan. 他忘记了他是神的创造， Nah, dia pakai firman Tuhan. 他用圣经。 Lantas Hawa bilang, oh iya kalau saya makan saya mati. 夏娃说：“是啊，我吃了我就死掉。” Kalau ibu-ibu baca pasal ayat selanjutnya, 你如果读下一章， apa kata iblis? 魔鬼说什么？ Bukan itu. 不是的。 Kalau kamu makan, 假如你吃了， kamu jadi seperti Allah. 你就会变成好像神， Kamu jadi seperti Tuhan. 你变成好像神。 Wah, Hawa pikir, nah ini logika nih. 那这个就是人的思想逻辑哈。 Dia mulai berpikir, oh benar juga ya. 他就想，哎，对了， Saya nggak mau melawan Tuhan, enggak. 我不
不要反抗神。 Tapi lumayan kan kalau saya jadi pembantu Tuhan. 但是如果能够做神的助手也不错呀。 Saya juga bisa lihat pengetahuan baik dan jahat. 我能够分辨善恶， Saya bisa ditinggikan oleh manusia. 我比人更高。 Tapi firman Tuhan bilang mati. 但是神说你吃了，你死掉， Mati, rohaninya mati. 你的灵命也死掉。 Karena itu dia takut. Mulai ada ketakutan. 所以夏娃开始惧怕。 Jadi setan selalu menggunakan ketakutan 魔鬼总是用害怕 dalam diri manusia 叫人心中惧怕， supaya manusia tidak percaya pada Tuhan. 怕了就不相信神了。 Setan suka menggunakan ketakutan, kebimbangan, kebingungan 撒旦用惧怕、用怀疑、用疑惑， untuk melemahkan iman. 使我们的信心变成软弱。 Ya, jadi kita harus kalau beriman menyangkal kedagingan. 我们如果靠着信心，我们要否定我们的肉体。 Kalau kita tidak bisa menyangkal kedagingan 假如我们没有否定肉身， seumur hidup, 我们这一生一世 tidak akan ada damai sejahtera dalam hati. 不会有平安。 Kalau kita ingin dapat damai sejahtera dalam hati, 假如我们要心中平安， percaya sepenuhnya kepada Tuhan. 要全信相信神， Karena Tuhan adalah Tuhan pencipta alam semesta. 因为他是我们的主，我们的神， Tuhan yang menciptakan kita. 他创造了我们。 Tuhan bilang, saya tahu sejak kamu di dalam kandungan ibumu, aku udah tahu kamu akan 上 jadi 帝 apa. 说：“你还在母腹的时候，我已经知道你。 Kalau kita nggak percaya, ”假如我们不相信， ya udah. 那就拉倒， Tuhan juga diemin. 上帝也不理我们了， Kan ada kebebasan. 因为你有自由啊， Dikasih kebebasan untuk memilih sama Tuhan. 上帝给你自由选择啊。 Tuhan bisa juga waktu itu kalau dia protect, dia lindungi si Hawa sampai jangan dia jatuh ke dalam pencobaan, bisa. 上帝能够保护夏娃，让她不至于被试探，不会跌倒吗？能够吗？能够。 Tapi itulah keadilan Tuhan. 这就是神的公义。 Manusia dikasih kesempatan memilih. 上帝造人，给人权利选择， Mau taat pada firman 你要顺服神的话， atau taat pada keinginan daging kita. 或者你要顺服你自己的肉体血欲、私情血欲。 Nah, kita lihat lagi nah ini masakan Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, kata Tuhan. 上帝对耶利米说：“窑匠对泥土有权柄，要做成什么样的形状？窑匠有权柄。”上帝说：“我在你们身上难道没有权柄吗？” Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai Israel. 泥土怎样在窑匠的手中？上帝说：“同样的，你也在我的手中。” Kita orang-orang percaya itu adalah orang pilihan Tuhan. 我们相信主的人是神所拣选的， Tuhan pasti menjaga, Tuhan pasti melindungi, 上帝一定保护我们， Tuhan pasti memberkati, karena Tuhan tahu 上帝一定会祝福我们，因为他知道， apa yang akan terjadi. 他知道要发生什么。 Tapi kalau kita bergantung pada pikiran kita sendiri, 可是如果我们靠自己的思想， ya Tuhan diemin. 上帝就不理我们了。 Ya, percuma kita jadi orang Kristen kalau kita hidupnya dalam daging, 如果我们做基督徒，可是活在肉体里面是没有用的， Tuhan tidak berkenan. 上帝不喜悦。 Nah, saya mau ajak lagi Efesus 5 ayat 22 sampai 24. 以弗所书5章22到24节， Dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 妻子啊，你要顺服你的丈夫，好像顺服主， Karena suami adalah kepala istri. 因为丈夫是妻子的头。
sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. 就好像基督是教会的头， Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagai mana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. 教会怎么样？教会怎么样顺服基督？妻子也要顺服丈夫。 Benar? 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 Mau tunduk sama suami seperti kepada Tuhan? 你要不要为了主顺服你的丈夫？ Hah? Benar nggak? 对吗？ Banyak ibu-ibu nggak mau tunduk sama suami. 很多太太不要顺服丈夫， Nggak usah orang awam. 不 Hamba 必说 Tuhan 是信徒， sulit untuk melakukan ini. 不要说是信徒 Apalagi kalau ibu-ibunya kaya, 啊，尤其是有钱的太太， suaminya miskin. 老婆有钱，丈夫穷， Udah dihina. 对，看不起丈夫了， Ya. Benar nggak? 对吗？ Ini contoh. 这是例子。 Contoh kalau kita beriman, 假如我们真的有信心， kita harus tunduk pada firman. 要顺服神的话， Kalau nggak mau tunduk kepada firman, 假如不要顺服神的话， berarti kita tunduk kepada dosa. 表示我们向罪恶顺服。 Dosanya apa? Ikutin kedagingan kita, keinginan daging. Enak aja, 什么罪呢？就是 enak aja lu laki. 肉体的私欲。哦，你的丈夫太好了， Ya, jadi sulit, memang sulit. 不容易。 Bagaimana kalau begitu cara melepaskan dirinya supaya kita bisa taat pada firman? 我们怎么样让自己能够顺服神的话呢？ Supaya kita bisa taat dan Tuhan berkenan berserah total kepada Tuhan. 能够要怎么顺服主呢？要完全交过神， Jangan ngotot, 不要很执着， jangan bilang kita yang benar. 不要说只有我是对的。 Kalau lakinya nggak benar gimana? 如果丈夫不对的，怎么样？丈夫不好，如何呢？ Kalau lakinya selingkuh gimana? 如果丈夫有外遇，又如何呢？ Kalau lakinya mukulin gimana? 如果丈夫家暴，怎么样呢？ Kalau lakinya berjudi ngabisin duit gimana? 丈夫如果赌博，又如何？ Mana bisa saya hormatin dia? 我怎么能够尊重这样的丈夫呢？ Ingat ibu-ibu, 姐妹们，记得 kita bukan menghormati suami, 我们不是尊重丈夫， kita menghormati Tuhan. 乃是尊重主， Taat kepada firman Tuhan. 我们顺服神的话。 Kalau kita nggak kuat, berdoa. 假如我们没有力量，祷告啊！ Emang Tuhan nggak mampu rubah hati suami? 难道上帝没有力量改变你的丈夫吗？能够。 Masalahnya kita percaya sama Tuhan apa cuma percaya di mulut? 问题是我们是不是真正相信神呢？ Kalau kita percaya di mulut, 假如我们口说相信， kita hanya ikutin keinginan daging kita. 但是心中照着肉体的私欲， Kita pikir, gua hajar aja laki gua biar mati tuh sekalian. 我们心里说，我的丈夫岂有此理，我把他杀掉啊！ Itu yang terjadi. 有这样的事发生， Ini setan. 这就是魔鬼。 Setan tuh nggak hantam kita terang-terangan. 魔鬼没有很明显的打坏 Ibu-ibu pernah nonton film Passion of the Christ nggak? 你。你们看过这个耶稣基督受苦的那个影片吗？ Ya, perhatiin ada setannya yang pakai kerudung, 你注意吗？那里有魔鬼用这个把头盖起来， yang mukanya putih kayak mayat. 这个脸是白色的，好像这个实体。 Waktu Tuhan Yesus disiksa, 当耶稣被虐待的时候， dia deketin Tuhan. 他靠近耶稣， Lu kan bisa melawan. 他对耶稣说：“哎，你可以反抗呀。 Ngapain? Ya kan? Dia cuma ngomong begitu doang. ”他只有这样说：“你能够反抗吗 Tuhan marah. ？”上帝不喜欢，耶稣不喜欢， Itu cara setan.
那是魔鬼的方法。 Laki lu sialan. 你的丈夫很倒霉的， Masa mukulin kayak monster tuh. Pernah lihat itu apa Shirley Jebing, pernah nggak? Itu ada YouTube-nya. Dia benci banget sama lakinya, dia upload terus ya. Kalau saya lihat dia malah kenapa dia sampai digebukin, langkahnya kayak begitu. 他为什么会被打呢？因为他的行为不好。 Nggak mungkin suami ngegebuk kalau istrinya lemah lembut sesuai dengan firman Tuhan. 如果真的妻子照做神的话，很温柔，不会被打。 Tapi kita karena kedagingan kurang ajar sialan nih. 但是因为我们心中不甘愿，我们的肉体不甘愿。 Ada kejadian yang saya diceritain sama teman saya. 我的朋友告诉我这样的 Ini 事， kejadian benar. Dia tadinya nggak mau percaya Tuhan. 他本来不要信主，我的朋友， Orang ini supplier alat kantor di kantor saya. 他是这个供应这个办公室的文具，开这个行业。 Karena dia sering datang, dia suka ngomong sama saya. 因为他常常来，所以他跟我分享。 Terus dia bilang, wah Pak Jim, saya nyesel, saya baru kenal Tuhan sekarang. 他说我很懊悔，我现在才认识神。 Ini orang hiperseks, 这个人呢，他的欲望非常的高， punya penyakit seks. 他有这个性欲的这个欲望。 Dia sehari mesti 6 kali berhubungan sama istrinya. 他每一天要跟他的太太行6次的访视， Ya istrinya nggak tahan lah. 他的太太受不了， Cuman istrinya cuma bilang satu, lu gua kasih kebebasan main cewek. 所以太太就对他说：“我给你自由， Gua nggak bisa melayani 你 kamu. 可以在外面乱搞女人，我不能够服侍你。 Cuman satu syarat yang gua minta, 但是太太说有一个条件， karena lu suami gua, 因为你是我的丈夫， gua nggak mau gua masuk surga sendirian. 我不要自己一个人上天堂啊。 Gua cuma minta satu hal sama lu sebagai suami gua. 作为我的丈夫，我只要求你一件事， Tiap pagi sama tiap malam berdoa bersama gua. 你每天早上跟晚上一定要跟我一起祷告。” Dia bilang sama saya apa? 那么那个人告诉我什么呢？ Gua pelecehin aja bini gua. 他说我容易，我就骗我的老婆。 Dia merem, gua melek juga dia nggak tahu. 他闭眼睛，我开眼睛，他也不知道。 Ini kejadian benar. 这是我的朋友啊， Dia yang bersaksi. 他做见证， Tapi Tuhan bekerja. 但是上帝就做工。 Waktu dia lagi tidur ada yang ketok-ketok, tok 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 tok. 他睡觉的时候有人敲门， Dia buka nggak ada orang. 他开门没有人， Dia tidur lagi, 他在睡， ketok lagi, tok 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 tok. 又有敲门声音， Siapa? 谁呀、 Bertobat kamu. 你呀、悔改吧。 Siapa? Dia tempat nggak ada orang 在 lagi. 在他没有人在外面， Akhirnya dia ketakutan sendiri. 结果他自己害怕了。 Dia ketakutan, cuman dia mau ke gereja dia malu sama bini. 他害怕，他要来礼拜堂，他有面子。 Karena dia udah kalah dong sama istrinya punya doa. 如果是这样，如果他到礼拜堂，表明他输给他的太太啊， Jadi diam-diam dia pergi ke gereja tapi bukan gereja bininya. 他静静的他就到教会，不是老婆的教会了。 Tapi lama-lama kan ketahuan. 他久而久之，老婆知道了， Bininya bilang, lu ke gereja? 老婆说：“哎，你到礼拜堂啊 Iya.？” 是， Gua malu sama lu. 我害羞，我对你啊。 Dari situ 从此 ada pemulihan. 有一个复兴， Jadi nggak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan. 对神来说没有不可能的事。 Asal kita mentuhankan Tuhan sebagai Tuhan. 如果我们真的把神当作我们的上帝， Jangan mentuhankan Tuhan seperti Allah ini dongeng nggak kelihatan Tuhannya. 不要觉得这个神看不见，好像神话一样。 Tapi waktu kita mentuhankan Tuhan sebagai Tuhan, 当我们尊主为神的时候， tidak ada yang mustahil di hadapan hadirat Tuhan. 对他来说没有不可能的事。 Saya ajak lagi ibu-ibu agak menyimpang dari topik ini.
我要再讲一件事， Kita lihat waktu bangsa Israel. 看以色列人 Masuk akal nggak? Ya, kita lihat nih, akal sama iman. 我 Logika 们 sama iman. 看逻辑，人的思想和信心啊。 Waktu Tuhan bawa umat Israel, 当神带领以色列人， di Alkitab tuh tulis, itu bangsa Israel jalan di gurun pasir loh. 以色列人走在旷野， Gurun pasir itu panas kalau siang. 那时白天很热， Di Australia dulu ada yang mati kering di mobil. 在澳洲有人就在夏天的时候 Bisa 死掉， 50 derajat dia panasnya di gurun. 50度的在旷野， Dia nggak bawa minum. 他没有带水， Begitu panas. 那么样的热， Tuhan kasih apa? 上帝给他们什么呢？ Tiang awan 给他们云珠 untuk menaungi. 来遮盖以色列人， Malamnya dingin. 晚上又很冷。 Kalau di pada gurun tuh malamnya dingin banget dan itunya bedanya jauh ya dari siang sama malam tuh beda suhunya jauh. 旷野里面的温度，白天晚上差距很大， Bisa 0 derajat tapi nggak ada salju. 会0度，但是没有下雪。 Nah, Tuhan kasih apa? 晚上神给他们什么呢？ Tiang api 火珠， untuk menghangatkan. Masih nggak percaya sama Tuhan? 你还不相信神吗？ Tuhan pasti jaga umatnya 上帝一定眷顾他的子民， karena Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. 因为他是慈爱的神。 Nggak mungkin Tuhan diemin. 上帝不可能不理我们。 Udah umat Israel kepalanya keras batu seperti batu. 以色列人是形象很硬的， Ngomel melulu, komplain melulu. 常常发怨言， Tapi Tuhan tetap sayang. 神仍然爱他们。 Kelaparan dikasih mana. 当他们肚子饿的时候，神从天上降下玛瑙， Bukan dikasih beras yang tawar. Enggak. Mana itu ditulis sama Alkitab manis seperti madu. 这个玛瑙圣经说好像蜜那么甘甜， Enggak makan daging. Dikasih bulu puyuh. 没有肉，上帝给他们鹌鹑。 Ini saya ceritakan. Saya cuma mau ajak ibu-ibu supaya benar-benar yakin akan pimpinan Tuhan dan kita beriman. 我讲这些东西，就是要帮助大家要真正相信神，要对神有信心。 Nah, sekarang pengucapan syukur itu sangat penting di kehidupan umat Kristen. 在基督徒的心中啊，生命里面感恩是很重要， Bukan cuma formalitas, 不是形式上的感恩， tapi banyak fungsi pentingnya, 但是有很多重要的事， baik secara rohani maupun dalam kehidupan sehari-hari. 无论是在属灵的事上，在每天的生活里面。 Satu, mengakui kebaikan Tuhan. 第一，要承认神的良善； Dua, menjaga hati agar tetap rendah hati. 第二，要保守我们的心，保持谦卑， Dan tidak sombong. 不骄傲。 Seringkali kita sombong, tapi kita nggak ngerti kita sombong. 很多时候我们骄傲，我们不觉得， Benar nggak? 是吗？ Hamba Tuhan yang dipuji jemaatnya begitu banyak, sombong. 有一些传道人会有很多，他得到称赞，他就骄傲； Waktu dia sombong, Tuhan hajar. 当他骄傲的时候，上帝管教他， Karena Tuhan tidak suka orang sombong. 因为上帝不喜欢骄傲的人。 Tuhan udah bilang, Tuhan sendiri nih yang ngomong. 神自己说 Jangan sombong. 不要骄傲， Barang siapa meninggikan diri, aku rendahkan. 至高的必将为卑， Barang siapa merendahkan diri, aku tinggikan. 自卑的必升为高。 Percaya nggak? 你相信吗？ Siapa yang tak percaya? 有谁不相信呢？ Kalau percaya, nggak usah khawatir. 如果你相信，你不用担心。 Kalau percaya, ada kemerdekaan hidup. 你真的相信，生活是真的很自由。
Kalau percaya benar kepada Tuhan, 真正的相 ada 信， damai sejahtera, 真正的相信，心中有平 ada 安， sukacita yang daripada Tuhan. 有上帝给的喜乐。 Kenapa bisa bersukacita? 为什么能够喜乐？ Karena kita tahu Tuhan pimpin jalan kita. 因为知道神带领我们的路程。 Tapi waktu kita khawatir, 当我们担忧、 waktu kita ragu atas pimpinan Tuhan, 怀疑神的带领， waktu kita ingin Tuhan dengar kita maunya apa, 当我们要上帝来听我们的时候， mau Tuhan hajar musuh kita, 我们要神打败我们的仇敌。 Tuhan bilang jalanin aja hidup lu sendiri. 上帝说：“那你自己做吧。 Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan, ”但是如果我们不求神， pasti Tuhan jaga. 神一定保护。 Mungkin melalui penderitaan. 上帝的保护可能借助 Banyak orang mengucap syukur 很多人感恩， waktu diberkati, 因为他得到祝福。 waktu kaya, 当他有钱的时候感恩， waktu disayang suami. 当丈夫爱他的时候， Tapi waktu-waktu suami selingkuh, 但是当她的丈夫出轨的时候， kenapa nih Tuhan? 上帝为什么啊？ Ya kan? Tapi coba jalanin, 但是你实行神的话， coba minta pertolongan Tuhan. 你求神的帮助。 Kita nih ibu-ibu atau bapak-bapak 我们姐妹们或者是弟兄们， tidak akan bisa merubah orang. 你我不能够改变人， Semua orang berdosa, 所有的人都是罪人， sama-sama berdosa. 都是罪人， Bagaimana sama-sama berdosa mau bilang dia paling benar ya kamu berdosa? 怎么能够罪人对罪人说你是有罪的呢？ Iya kan? Nah ini yang harus kita perhatikan ya. Nah, kita harus menjaga hati tetap rendah dan tidak sombong. 保守我们的心不要骄傲，仍然谦卑， Harus meneguhkan iman, 信心坚定， mengubah fokus dari kekurangan kita atau kekurangan orang lain menjadi berkat. 从一直看人家的缺点转换，祝福他。 Ini penting nggak nih? Mengubah fokus dari kekurangan menjadi berkat. Waktu kita pikiran kita fokus, 当我们记住我们的思想， waduh kita kok menderita begini, kok kita ada masalah begini, kok kita bergumul begini, oh Tuhan kok nggak dengar doa gua. 我们一直想为什么我这样，为什么那样，神为什么没有听我的祷告？ Tapi waktu kita percaya Tuhan, 但是我们相信神的时候， Tuhan berikan jalan keluar, 上帝开路， itu jadi berkat. 那就蒙福了。 Ya. Nah ini terus juga yang berikutnya memberi damai dan ketenangan batin. Kalau kita hidupnya dalam daging, 如果我们活在肉体里面， daging itu terbatas ruang dan waktu. 肉体是被时间、空间限制。 Perhatikan waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, 当亚当夏娃犯罪的时候， dia langsung ketakutan 他们就害怕， karena dia merasa jauh dari Tuhan. 因为他们远离上帝了。 Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, 如果我们亲近神， kita berserah total kepada Tuhan, 完全交托神， nggak mungkin kita takut. 不用怕， Karena kita tahu Tuhan pasti berikan yang terbaik, 因为神把最好的给我们。 walaupun melalui penderitaan. 众人可能给我们最好的是要通过痛苦。 Ini mohon maaf ya, gereja-gereja karismatik selalu pasti, wah kalau jadi Kristen yang benar berkati, kalau jadi Kristen yang benar pasti perkawinan bahagia apa. Ternyata banyak yang selingkuh. 灵恩派的教会很多，就是说，如果我们爱神，一定是丰富，一定是成功等等。可是他们这样说，很多人他们却是自己出轨。 Yang diajarkan mereka adalah logika, 他们所教导的是人的思想， bukan iman. 不是信心。 Waktu kita beriman, 当我们有信心的时候， kita harus berserah total kepada Tuhan. 有信心的时候，就是完全交托的时候。 Waktu kita berserah total kepada Tuhan, 当我们交托神， kita
tahu Tuhan pasti mengasihi kita, 我们知道神爱我们， janji Tuhan tidak pernah meleset, 上帝的应许从来没有差错， kita akan bebas dari ketakutan. 我们从惧怕里面得到释放。 Ketakutan itu dikasih sama iblis supaya kita tidak beriman. 惧怕是从魔鬼来的，叫我们失去信心。 Supaya kita mikir kalau gini gimana, kalau begini bagaimana, kalau begini gimana, gue maunya begini. 我们惧怕者常常这样讲，如果是这样怎么样呢？那样又如何呢？有多么多的话语， Itu senjata iblis. 那就是魔鬼的武器。 Sama seperti iblis, Tuhan aja dicobain, apalagi kita. 你看，连耶稣基督魔鬼都有试探，何况是你我？ Ya kan, Tuhan aja digangguin waktu dia habis puasa 40 hari, Tuhan tuh kan disamperin sama setan. 耶稣基督禁食40天之后，魔鬼也来搅扰他。 3 kali Tuhan dicobain. 3次试探耶稣， Dia tahu itu Tuhan, 魔鬼知道那是耶稣啊， tapi tetap dicobain. 但是他仍然有试探。 Apalagi kita, 何况是我们， kita ini nggak ada apa-apanya, kita cuma sebutir debu di mata Tuhan. 在神的眼中，我们不过是尘土。 Terus kita mau ngatur Tuhan, 难道我们要自卑上帝吗？ apa kita nggak jadi dosa? 那不是犯罪吗？ Kalau kita ngatur Tuhan, suruh Tuhan ngurutin kemauan kita, kacau dunia ini. 如果我们要神来听我们，这个世界就大乱了。 Nah selanjutnya, kita harus menjadi saksi. 我们要成为神的见证。 Waktu kita menang menghadapi segala pergumulan, 当我们从这个一切的挣扎得胜的时候， waktu kita menang berjalan bersama Tuhan, 当我们与神同行得胜的时候， itu menjadi kesaksian. 这就成为一个见证， Dan itu menyenangkan hati Tuhan. 那就叫神喜悦。 Tapi kalau kita dapat pergumulan, percobaan, kita nemblek, 但是如果在挣扎当中，我们垂头丧气， kita tidak punya kekuatan, 我们就失去力量， berarti kita nggak percaya sama Tuhan. 表明我们不相信神。 Ya kan? Selanjutnya, tadi saya nggak lihat. Nah, manfaat pengucapan syukur ya. Ini satu, memberi damai sejahtera. Kedua, saat bersyukur hati lebih tenang meskipun masalah belum selesai. Ya. Karena 1 Tesalonika bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. 我们有信心，虽然这个困难还没有经过，可是我们还是能够感恩。 Bukannya kalau kita senang, Tuhan bilang dalam segala hal, artinya waktu kita susah, waktu kita bergumul, waktu kita dalam penderitaan, waktu kita dalam penganiayaan, tetap mengucap syukur. 感恩不一定是在欢喜快乐的时候，就是在有苦难的时候仍然感恩。 Kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita mengerti bahwa kita di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. 在一切的事上感恩表示什么呢？表示我们在神的带领之下， Tapi ini nggak masuk logika. 这些都不合逻辑，我们的思想不合逻辑。 Bagaimana bisa mengucap syukur orang lagi sedih? 在忧愁当中怎么能够感恩？ Ya. Biasa orang kalau lagi sedih minta-minta dukungan. 平常忧愁的时候呢，我们就要求人支持我们， Ngomong ke si A, ngomong ke si B, ngomong ke si C. 我们东讲西讲， Nggak bakal bisa. 那是不能够帮助。 Karena yang kita minta advis, meskipun pendeta mereka juga berdosa. 我们所求助于人的那个人也是罪人。 Nah, bersyukur membuat hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. 为什么感恩呢？就是我们所行的跟神的旨意是并行的。 Waktu kita bersyukur, iman kita jadi kuat. 当我们感恩的时候，我们的信心就坚强。 Kenapa kita jadi kuat? Karena kita tahu kita berjalan dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. 能够坚强，因为知道自己行在刚强的神的里面。
Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. 要存着感恩进入耶和华的殿。 Nah, bersyukur artinya mendekatkan kita kepada Tuhan. 感恩就是亲近神， Melindungi kita dari hati yang keras. 神保守我们不至于心里刚硬， Karena Tuhan tidak menghendaki hati keras. 因为神不要刚硬的心， Kalau hati keras kita tidak mungkin bisa percaya kepada Tuhan. 刚硬的心一定不会相信神。 Hendaklah kamu berlimpah-limpah dalam ucapan syukur. Itu Kolose 2 ayat 7 ya. Hati tidak mudah pahit atau berontak. Mendatangkan sukacita kalau kita mau mengucap syukur. 我们如果感恩，我们心里面的苦毒就不会存在。 1 Tesalonika 5 ayat 16 mengatakan bersukacitalah senantiasa. Senantiasa dalam keadaan susah, senang, diberkati, tidak diberkati, kelaparan, bodoh amat. 耶稣基督告诉我们说，我们要凡事喜乐。 Saya percaya Tuhan pimpin, udah titik. 我相信神带领据点。 Waktu kita percaya Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, 当我们信靠神的时候， kita bisa pasrah total. 能够完全交托。 Kita percaya apapun yang terjadi, kalau Tuhan izinkan itu pasti terjadi. 无论什么事情发生，只要是神发生的时候，一定是神所许可的。 Mau itu celaka, mau itu enggak. 可能危险，可能不是。 Hati yang tidak mudah pahit atau memberontak mendatangkan sukacita. 心中没有苦毒，就有喜乐。 Kenapa hati itu pahit? 为什么苦毒呢？ Karena kita nyimpen 因为我们把它藏起来， kemarahan. 把愤怒藏起来。 Contoh, kalau kita nyimpen kemarahan 如果我们把愤怒藏起来， melebihi matahari terbenam, 喊怒到日落， lama-lama jadi dendam. 最后变成怨恨， Dendam jadi benci, 变成恨人、 jadi pahit. 苦毒。 Waktu pahit merusak tubuh kita. 当我们苦毒的时候，就损害我们的健康。 Kenapa orang pada kanker? 为什么很多有 cancer 的人呢？ Hatinya kepahitan. 心里有很多苦毒。 Anak-anak Tuhan, lepaskan kepahitan itu. 神的儿女要从苦毒中出来， Hati yang gembira adalah obat. Tuhan. 喜乐的心就是良药。 Kenapa kita udah tahu ada Tuhan, kita masih kepahitan terus? 已经知道有神，还是在苦毒里面。 Kita ngomong kita percaya kepada Tuhan, 我们说相信神， tapi masih ketakutan. 但是还惧怕。 Apa Tuhan nggak bisa lindungi kita? 上帝无能帮助我们吗？ Tuhan bilang jangan takut. 神说不要怕， Aku beserta engkau sampai akhir zaman. 我与你同在，直到世界的末了。 Benar nggak? 真的吗？ Benar nggak? 是吗？ Ngomongnya benar tapi ketakutan juga. 说是真的还是怕？ Ya, itu penting. Dalam Ibrani ya, kita sebagai umat Kristen harus punya iman. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. 人非有信就不能得神的喜悦。 Ingat nih, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. 凡求告神的，要相信神是存在的， Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 而且神会赏赐那真正寻求他的人。 Orang kalau bisa kepahitan berarti dia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. 心中苦毒的人，表明他没有真正的寻求神。
Kalau sungguh-sungguh mencari Tuhan nggak takut lagi. 真的寻求神，他没有惧怕了。 Karena apa yang Tuhan izinkan terjadi 因为如果神许可的话， itu pasti kehendak Tuhan 有他的旨意在里面， dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik. 神一定把最好的给我们。 Kalau kita ada masalah, kita bergumul, 有问题的时候， itu mungkin karena diri kita nggak benar di hadapan Tuhan. 可能我们在神的面前不对了。 Tuhan bilang percaya saja. 上帝说：“你相信我。 Ya saya percaya. ” 因为我相信 Ya benar Tuhan. 神啊。 Masa begini, masa begitu. 真的吗？如果是这样，为什么你 Itu 不信 kan？ artinya nggak percaya. 就是你不信他。 Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 人非有信就不能够得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，而且相信神有赏赐那寻求他的人。 Tuhan mau kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh. 上帝，我们诚心实意的寻求他， Bagaimana mencari Dia dengan sungguh-sungguh? 如何 Sangkal kedagingan kita. 否定我们的肉体， Buang roh-roh jahat, roh kebencian, roh kesombongan, roh amarah, dendam, dengki, segala macam. Buang. 把所有的苦毒、纷争、记恨丢掉。 Kalau sampai berdosa, gimana? 如果犯罪又如何？ Ya, minta pertolongan sama Tuhan. 求神帮助， Tuhan ampunin dosa saya, 上帝原谅我， pimpin, ubahkan hidup saya 求你改变我的生命， sampai sesuai dengan kehendak Tuhan. 改变这道像你所喜悦的。 Saya bukan bilang, oh orang Kristen enak, udah selamat, sekali selamat tetap selamat. Berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi, berbuat dosa. Bukan. 这不是说一次相信永远相 Tapi 信，那 tiap 我就天天 manusia 犯罪吧。 itu lemah. Tiap manusia itu lemah dan sama-sama berdosa. Orang sama-sama buta bisa nuntun orang? Nggak bisa. 瞎子不能够带领瞎子， Yang bisa nuntun orang adalah orang yang melek. 能够带领瞎子的是眼开的人。 Ya. Tapi kalau kita orang berdosa sama-sama berdosa, saling menghakimi, ya udah hancur. 如果我们互相论断，那就惨了， Terjadi pertengkaran, 有纷争， terjadi perselisihan, 有 terjadi iri hati, 妒忌 dendam, wah segala macam. 等等， Ada perpecahan. Yang malu siapa? Tuhan. 结果就分裂，羞辱了神的名。 Ya. Nah, di Yohanes 4 ayat 23-24 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sekarang sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan 时 kebenaran. 候到了，人敬拜神不在这里，不在那里，因为神是灵，所以拜他的也用心灵和诚实来拜他。 Nah, kita baca coba kitab Yohanes pasal 4 ayat 24. 看约翰福音第4章24节， Apa bunyinya? Bisa bantu baca? Oh, itu bunyinya. Ya. 约翰福音4章第24节。 Yohanes 4 ayat 24. 约翰福音4章24节， Nggak ada di sini. Tiba-tiba ngomong. Yohanes 4 ayat 24. Eh. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 神是灵，所以拜他的要用心灵和诚实拜他。 Kita nggak mungkin menyembah roh di dalam daging. 我们不可能在肉体里面
来敬拜神。 Waktu menyembah dalam roh artinya kita berserah total. 在灵里面敬拜，表明我们全心全意的交托。 Tapi kalau kita menyembah di dalam daging artinya kita mau Tuhan ikutin 但是我 keinginan 们如果在肉体里面，我们就要神来听我们。 daging kita. Nah, sekarang kita Benar, masuk Robi. ke sini ya. Ini terakhir ya. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. 你们论断人的，一定是被定罪， Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu 因 sendiri. 为当你论断人的时候，你就论断你自己。 Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang 因为 salah. 你论断人的时候，其实你已经做了你所论断的事。 Ayat 2-nya kita lihat. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. 上帝的刑罚一定会临到那个论断人，可是自己做了自己所论断的事。 Kenapa Tuhan larang kita menghakimi? 为什么我们不可以论断人呢？ Karena semua di mata Tuhan nggak ada yang suci, 因为在神的面前，没有一个人是圣洁的， nggak ada yang benar. 没有一个人是正对的。 Kalau kita nggak benar, kita mau bilang orang lain nggak benar gimana? 你自己不正，你又论断人， Ya, jadi kita harus menyangkali kedagingan kita. 所以要否定我们的肉体。 Ibu-ibu nih khususnya, 姐妹们， kalau lagi marah sama suami, 当你对丈夫不喜欢的时候， ampunin suami, 你原谅他， doakan. 你为他祷告， Emang berat, 很重， belum tentu lakinya bisa berubah total. 不一定你的丈夫能够改变， Karena laki kita juga emang bego, 可能你的丈夫也是傻瓜， emang daging. 他也是有肉体。 Jangankan kita, 不要说我们， Salomo aja nabi tuh, raja lagi, Tuhan sayang lagi, bininya 1000. 所罗门王有1000个妃兵， Tapi memang hancur hidupnya. 是的，他的生活也是乱， Itu akibat dosa. 因为犯罪。 Ya. Tapi doakan dong lakinya. 你要为丈夫祷告， Bukan dikutukin dong. 不是咒诅你的丈夫。 Ya, kalau kita kutukin suami kita, ya jadi cerai. 你咒诅你的丈夫就离婚了， Kalau cerai, yang susah siapa? 离婚之后如何？ Yang malu siapa? 羞耻的是谁？ Bukannya dibilang, janda lu, 人家不说，哎，你这个寡妇啊， mending jadi janda kaya lagi. Jangan ya. 我们不要这么做。 Saya ada beberapa di gereja. Saya bilang ada ibu-ibu tuh umur 50 dia. Sayang sama papanya, kalau panggil papanya, papa gitu. Sampai kita dengar juga sih. 教会里面有一个太太，就是像她说的， Saya bilang, kok nggak dibawa papanya ke gereja? 我们就说为什么没有带你的爸爸去你的丈夫啊？为什么没有来啊？ Dia mau tidur. 他要睡觉。 Saya bilang kalau kamu masuk surga sendirian gimana? 我说等下你自己一个人上天堂如何？ Katanya saya sama papanya. 你不适合你爱你的丈夫吗？ Ya, nah sampai di sini dulu saya tutup. Semoga ini bisa menjadi berkat. 但愿这一切能够成为大家的祝福。 Saya minta Bongsu nanti bintang untuk tidur dalam waktu. 我们同心祷告。亲爱的天父上帝，我们听了许多你的话，帮助我们不要当作平常，不要认为这一切我知道了，因为神所看重的不是单单知道，知道很重要，但是知道之后实践出来，那才是神所要的，求主帮助。Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar banyak sekali firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami jangan anggap ini udah biasa, sering dengar, sudah tahu.
Kami memang perlu tahu, perlu pengetahuan. Tapi yang Tuhan tuntut adalah menjalankan apa yang kami sudah tahu. Tuhan tolong pada kami, supaya kami jangan sesat. Tahu bukan berarti sudah menjalankan. Biar kami ingat akan hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. 我们非常感谢 James 先生给我们的信息. Kita sungguh bersyukur kepada Bapak James Sudargo yang sudah membawakan firman Tuhan, menasehati kita semua. 今天的信息提醒我们，告诉我们，一个真正对神有信心的人，是一个完全交托给神的人。Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita seorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh bisa berserah kepada Tuhan, jalan di dalam kebenaran Tuhan, hidup sesuai di dalam ajaran Tuhan. Kita angkat puji-pujian orang yang beriman. 我们来唱一首诗歌，信靠耶和华的人。信靠耶和华的人是很稳当的，好像锡安山永不动摇。Orang yang bersandar kepada Tuhan mantap, seperti gunung Sion tidak goncang. Kita angkat puji-pujian ini.